pada malam ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Baik, terima kasih penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dapat dengar saya dengan jelas? Mungkin boleh buat thumbs up? Okey, Alhamdulillah. Okey, pertama sekali lagi saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk sesi kita pada malam ini. Pre-seminar sempena Fiqh Belia 4.0, di mana malam ini kita akan membicarakan perkara yang berkaitan dengan, yang dekat dengan belia wanita, namun masih juga boleh direlatekan dengan sesiapa sahaja, sebab kita semua satu masyarakat yang perlu saling mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan orang lain, belia wanita atau belia lelaki, kanak-kanak atau orang dewasa. So saya harap pada malam ini kita semua dapat bersama-sama menimba ilmu, ingin bertanya soalan, ingin berkongsi apa sahaja bersama-sama pada malam ini dengan dua panel yang tidak dapat disangkal ilmu yang ada pada mereka, dan dua orang yang dekat di hati saya sendiri yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dapat meluangkan masa bersama pada malam ini ya. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, mungkin saya perkenalkan dahulu panel-panel yang ada pada malam ini. Bagi panel pertama, tidak lain dan tidak bukan ialah yang berbahagia Dr. Haja Arsia binti Haji Bahrun. Beliau juga merupakan, kalau saya sendiri memanggil beliau aunty, yang berbahagia Dr. Haja Arsia, kerana saya membesar dengan melihat Aunty Dr. Haja Arsia. Mohon izin untuk saya memanggil Aunty Dr. Haja Arsia. Saya membesar dengan melihat beliau bersama-sama dalam gerakan jemaah, dalam gerakan aktivis, di samping beliau juga bekerja sebagai seorang pensyarah di universiti. Okey, saya perkenalkan, tadi saya telah memperkenalkan nama beliau. Okey, beliau dilahirkan di Tawau, Sabah. Latar belakang pendidikan pula, beliau bersekolah rendah dan menengah di Tawau. Manakala beliau juga telah mendapat ijazah sarjana muda Bachelor of Science di University of South Carolina, USA. Kemudian menyambung sarjana pentadbiran perniagaan di UKM Bangi, dan seterusnya mendapat doktor dalam pentadbiran perniagaan juga di UKM Bangi pada tahun 2006. Terkini beliau telah bersara sebelum ini sebagai mantan profesor dalam bidang pengurusan di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS Kota Kinabalu. So, perjalanan kerjaya beliau pula, beliau pernah menjadi tutor di Fakulti Sains Pembangunan UKM, pernah menjadi pensyarah di UKM, pensyarah di UMS, seterusnya pensyarah kanan juga di UMS, Profesor Madya di UMS, dan akhirnya profesor di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Okey, seterusnya. Khidmat masyarakat dan anugerah yang pernah beliau terima. Terkini beliau merupakan Ketua Salwa Wadah Pencerdasan Umat Malaysia di negeri Sabah. Beliau juga merupakan Bendahari Persatuan Pengurusan Hom Tuaran. Okay, seperti ada orang ingin bercakap. Adakah yang mungkin peserta boleh mute-kan mic anda agar lancar perjalanan program kita malam ini ya. Kemudian beliau juga telah dilantik sebagai Duta Rahmah pada Mei 2019 dan pernah menjadi Ketua Helwa Abim Sabah ketika umur belia. Seterusnya pernah menjadi Setiausaha Kehormat Kelab Suri Rumah dan Kaki Tangan Wanita UMS atau Kesumba. Beliau juga merupakan AJK Biro Pendidikan Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS pada tahun 90-an dan pernah menjadi AJK APIBG SK Surigaya Kota Kinabalu. Kemudiannya latar belakang keluarga, Dr. Haja Arsia telah mempunyai telah berkeluarga dan mempunyai 7 orang anak. Beliau pula merupakan anak kelima dari 7 orang adik-beradik. Okey, seterusnya panel kedua yang ingin saya perkenalkan adalah Puan Hajah Faridah binti Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Tetingan.
yang lahir di Tawau pada 10 Februari, merupakan anak ketujuh dari 12 orang adik-beradik. Setelah berkahwin dan mempunyai 6 orang anak dan 6 orang cucu. Dan salah seorang anaknya ialah yang telah bercakap ini, ya. Saya merupakan anak kepada Puan Hajah Faridah. Jadi mohon izin sepanjang sesi ini, kalau saya mohon izin akan membenarkan saya untuk memanggil Puan Hajah Faridah dengan panggilan Umi. Sebab di kalangan ramai mengenali Puan Hajah Faridah ini sebagai Umi Faridah. Jadi sebagai ibu sendiri, saya mohon izin agar saya dapat memanggil Umi lah kepada Puan Hajah Faridah. Okay. Seterusnya, pendidikan beliau telah mendapat ijazah pentadbiran perniagaan di Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor, dan sebelum itu telah mendapat diploma pengajian pembangunan manusia di UPM dan telah bersekolah menengah di 2 tempat. Satu di Sekolah Menengah Sains Pulau Pinang dan sebelumnya di Sekolah Islamiah Tawau. Manakala sekolah rendah juga di Tawau lah. Dan pekerjaan beliau sebelum ini, beliau bersara dengan memegang jawatan terakhir sebagai pengurus kanan di Bernas Sabah. Dan manakala aktiviti dakwah bermula dari zaman sekolah lagi, Umi memang telah mulai aktif dengan usrah, memberi usrah kepada pelajar dan seterusnya terus bergiat aktif di universiti, bergiat dalam aktiviti dakwah dan tarbiyah sebagai ahli majlis tadbir usrah di UPM. Dan pada cuti semester akan terus mengadakan aktiviti kepada para pelajar di sana. Dan kemudiannya setelah tamat pengajian, beliau juga seperti Anti Prof Dr. Asia tadi, atau Anti Dr. Asia tadi, beliau juga menggerakkan Helwa Abim bermula di Tawau bersama rakan-rakan dalam melebarkan kegiatan dakwah di kalangan masyarakat Tawau, khususnya para pelajar. Dan kemudiannya pada akhir tahun 1980-an, 83 hingga 87, Umi mengikuti suami belajar di Amerika dan meneruskan juga aktiviti dakwah dan usrah di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Malaysia di Amerika Utara melalui Malaysian Islamic Study Group MISG dan ABIM Amerika. Kegiatan terkini beliau pula merupakan timbalan Ketua Salwa Wadah Negeri Sabah dan pengerusi Permata Hidayah Wadah. Permata Hidayah Wadah ini memberi perlindungan sementara dan bantuan serta sokongan untuk remaja atau wanita bermasalah. Jadi beliau memang banyak turun di lapangan dan melihat sendiri bagaimana suasana para remaja dan juga masyarakat. Selain itu, beliau juga merupakan pengurusi Pusat Aktiviti Kanak-Kanak Kota Kinabalu dan Timbalan Pengurusi Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak Kota Kinabalu serta AJK Dakwah Majlis Ugama Islam Sabah ataupun MUIS dan juga AJK Rumah Harmoni Salwa, iaitu ada rumah yang diatur oleh jemaah lah. Kemudiannya juga beliau merupakan penasihat Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu dan selain itu setelah bersara beliau membuka kelas pengajian mingguan untuk kanak-kanak di sekitar Kota Kinabalu bersama AJK lain daripada Salwa, dan yang mana beliau juga menjadi tenaga pengajar Al-Quran untuk dewasa di Pusat Aktiviti Warga Emas UTC bersama 2 orang lagi AJK Salwa. So walaupun kedua-dua panel kita malam ini telah bersara, namun tidak memberhentikan mereka daripada terus menyumbang dan memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi eloklah juga kita mendengar pandangan, idea, ilmu yang ada daripada kedua panel kita ini agar para belia di luar sana dapat mengambil iktibar dan intibati yang dapat dijadikan pegangan dan pengajaran sebagai pegangan hidup dan sebagai juga untuk menjadi guide kepada para belia lain dalam menyebarkan juga kebaikan. So tanpa membuang masa, saya rasa saya telah memperkenalkan dengan jelas lah mereka kedua ini. Selain itu, ada sedikit lagi yang ingin saya tambah. Selain bergiat aktif, mereka berdua juga selalu dipanggil menjadi penceramah atau panel untuk jemputan program anjuran Kementerian Belia Sukan Negeri, Kementerian Pembangunan Masyarakat Pengguna dan semuanya berkaitan dengan kekeluargaan, kemasyarakatan. Oleh itu ilmu yang ada pada mereka sangat luas untuk kita dapat hadam bersama pada malam inilah.
Jadi tanpa melengahkan masa, untuk memulakan sesi pertama yang akan dikupas oleh panel pertama kita, iaitu Aunty Dr. Arsia, mungkin saya mulakan dengan situasi yang akan kita bincangkan pada malam ini. Baru-baru ini, mungkin sebelum itu saya ingin greet dululah Aunty Dr. Arsia. Aunty Dr. Arsia dapat mungkin memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Aunty, kita mulakanlah ya sesi slot yang pertama ni lah. Okey, so sebelum saya memberikan soalan yang untuk kita diskusikan bersama, mungkin saya mulakan dengan sedikit latar belakang isu lah untuk kita dapat bayangan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi baru-baru ini Malaysia telah digemparkan dengan perkabaran dari media yang melaporkan Malaysia ini terletak pada kedudukan ketiga tertinggi di Asia, di belakang India dan Indonesia, bagi negara yang mempunyai bilangan sugar daddy paling ramai melalui aplikasi Sugarbook. Kita digemparkan dengan aplikasi Sugarbook, iaitu aplikasi yang tidak bermoral yang menyediakan platform untuk mencari perempuan simpanan atau lebih dikenali sebagai sugar baby. Itu terms yang diorang bagilah. Dan juga dikabarkan di media peningkatan lebih 40% pendaftaran pengguna baru aplikasi Sugarbook ini dikatakan akibat desakan hidup sewaktu pandemik COVID-19 masih lagi menular di seluruh dunia. Dan juga menurut laporan akhbar, pengguna aplikasi tersebut terdiri daripada pelajar IPT yang menawarkan diri menjadi peneman bagi mendapatkan sokongan kewangan. Antara sebab yang memungkinkan golongan belia terjebak dalam isu ini dikatakan ada disebabkan kegawatan kewangan golongan pelajar yang semakin meruncing pada hari ini. Jadi soalan saya, mohon pandangan doktor. Pada pandangan doktor, selama doktor berpengalaman bertugas di universiti dan juga bergiat aktif dalam pertubuhan NGO dan dikelilingi dengan mahasiswa-mahasiswi yang merupakan golongan belia, kita maklum seharusnya mereka ini yang telah masuk ke universiti cukup matang untuk berfikir tentang kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Namun terjadinya banyak isu-isu yang membuatkan kita tertanya-tanya, soalannya, apa yang mungkin menyebabkan mereka ini seolah-olah terdesak mendapatkan sumber kewangan sehingga terjebak dengan isu sedemikian. Dan setelah itu, adakah terdapat kaedah lain untuk pelajar ni ataupun para belia di sana mendapatkan sumber kewangan selain daripada pinjaman dan beasiswa bagi menampung yuran dan juga belanja-belanja lain yang diperlukan sepanjang pengajian. Sekiranya ada mungkin kita boleh dapat sebagai maklumat bersama ataupun sebagai panduan kepada mereka yang memerlukanlah. Kemudian bagaimana golongan belia khususnya wanita pada masa kini boleh menentukan kehendak dan keperluan diri dalam mengatur kewangan agar isu sebegini kita dapat cuba kurangkan atau kita tackle sebaik yang mungkin. Dipersilakan Aunty Dr. Arsia untuk memberikan jawapan. Sekian. Terima kasih Anak Anda Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Anda Fairuz yang dikasihi Kak Haja Faridah, Haji Datuk Abu Bakar Titingan. Panel bersama pada malam ini kita sembang santai saja, jangan stres sangat. Yang diraikan para peserta pra-seminar Fiqh Belia 4.0 pada malam ini adalah pra-seminar yang kedua. Semalam ada pra-seminar yang pertama. Yang mengikuti sesi online kita ini secara live di Zoom. Dalam Zoom ni saya nampak ada lebih kurang 65 peserta, alhamdulillah. Selain itu
Kita juga ada peserta yang mengikuti secara live di FB Majlis Belia Sabah dan juga di WAP TV, ya, WAP TV. Ini adalah 2 media rasmi. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya, ya, dalam keadaan kekangan fizikal yang begitu menyeksakan barangkali kan, kita masih dapat bertemu secara maya. Ya. Tajuk praseminar kita malam ni adalah antara kehendak dan keperluan. Ya, antara kehendak dan keperluan, dan Ananda Fairuz tadi kaitkan pula dengan isu yang meletup baru-baru ini, iaitu isu sugar daddy dan sugar babies. Ya, satu isu yang juga sebenarnya dalam media mengaitkan kejadian ini sangat kritikal di kalangan pelajar. Itu apa yang dikabarkan oleh media. Ya, kita pun tidak tahu macam mana kaedah kajian itu dilakukan, namun itulah yang dimuatkan dalam media massa. Baik. Sebelum saya menjawab soalan, ada 3 perkara yang Ananda Fairuz utarakan tadi, ya. Baik, kita bincang dulu tentang konsep, ya, konsep keperluan dan konsep kehendak. Ya, sebab ini adalah 2 perkara yang sebenarnya memberi cetusan kepada setiap tindak tanduk dan kelakuan kita. Ya, saya seorang pelajar dalam bidang pengurusan dan memang kami mendalami isu-isu ini, iaitu isu tentang kelakuan, ya, isu tentang bagaimana apakah faktor yang menyebabkan seorang itu berkelakuan seperti yang kita lihat. Kita kena kenal pasti apa puncanya, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Jadi kita kena faham dulu konsep-konsep ini. Minta saudara admin, saudara siapa tadi tu, Ahmad kah? Ya, saya ada sedikit slide di sini. Baik, slide ini ada yang memang saya pinjam daripada internet. Saya beri pengiktirafan kepada sumber yang saya pinjam ini. Baik. Hadirin hadirat sekalian, saya ingin menjelaskan sedikitlah tentang 2 konsep ini, ya, iaitu konsep keperluan dan konsep kehendak. Keperluan itu dalam bahasa Inggerisnya adalah needs. N-E-E-D-S. Ya, keperluan. Manakala kehendak itu adalah wants. W-A-N-T-S. Apa yang kita mahu. Jadi kita tengok dulu apa beza di antara keperluan dan kehendak. What are the differences between needs and wants? Itu kita kena faham betul. Ya, selepas itu barulah kita boleh maju selangkah lagi untuk memahami situasi yang kita sedang bincangkan ini. Baik, secara umumnya ini ringkas, ya, jadual ini saya letakkan di sini untuk melihat beza keperluan dan kehendak. Keperluan itu dia mesti dipenuhi untuk terus hidup. Kalau dia tidak penuhi, dia mati. Contoh, ya. Dia tidak makan, dia akan mati. Dia tidak minum, dia akan mati. Dia tidak ada keselamatan, dia akan mati. Ya, nanti kita akan bincang apa kategori-kategori keperluan itu. Keperluan adalah sama untuk setiap manusia. Sama, saya mau makan, Fairuz mau makan, Kak Aja Faridah mau makan, para peserta semua mau makan. Makan itu adalah keperluan. Tapi dia akan menjadi kehendak bila dia akan melihat kepada perkara-perkara lain yang lebih daripada makan itu. Ya, nanti kita tengok contoh. Yang ketiga, keperluan adalah mengikut tahap-tahap tertentu secara hierarki. Saya akan terangkan sedikit saja nanti sebab ini bukan kuliah 2 jam, ya. Saya hanya ada 30 minit lebih kurang untuk membincangkan isu ini. Ada hierarkinya keperluan kita itu, di mana setiap level dalam hierarki itu akan mempengaruhi kelakuan kita. Ya. Yang keempat, contoh makanan, pakaian, itu contoh-contoh keperluannya dan merupakan tuntutan semula jadi manusia, basic, ya, perkara-perkara asas. Sementara kehendak itu adalah pelengkap kepada keperluan, maknanya kalau kita makan nasi, dia ada lauk lagi. Kalau ada 1 lauk, dia mau 2 lauk lagi, maknanya dia pelengkap, addition, in addition to what we have, ya. Dan dia berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Kehendak saya mungkin saya mau makan sate. Ananda Fairuz mungkin dia kata saya mau makan steak. Berbeza tu. Mungkin yang cukup-cukup makan tu dia kata cukuplah ada nasi dan kicap. Itu benda basic. Jadi ada perbezaan antara individu, ya. Dia tidak terhad.
Kalau boleh saya dapatkan 1,000, saya ambil 1,000. Kalau dapat 2,000, saya ambil 1,000. Dia tidak ada had. Tetapi yang basic tadi, kalau saya dapat makan sepinggan nasi, perut kenyang, itulah keperluan. Ya. Yang keempat, perkara atau benda yang menjadikan hidup manusia hidup selesa. Kita ada rumah, yes. Sudah ada rumah, kita mau kipas. Sudah ada kipas, kita mau aircon. Begitulah ya, untuk lebih selesa. Dan yang kelima, kehendak ini perlu dipelajari daripada pengalaman seharian. Jadi dia akan berubah-berubah ya. Baik. Saudara admin, next slide please. Slide kedua. Ini beza secara mudah ya antara keperluan dan kehendak. Jadi keperluan itu apa yang kita perlu untuk hidup. Manakala kehendak itu apa yang lebih, yang ekstra ya daripada keperluan. Ini contoh-contoh yang mungkin kita boleh lebih faham ya apa yang kita maksud dengan perbezaan kedua perkara ini. So keperluan adalah makanan. Kehendaknya di mana? Makan di restoran mewah. Ya. Makannya adalah nasi dan ikan goreng misalnya. Kenyanglah kita tuh. Boleh hiduplah begitu kan. Tapi kehendaknya apa? Kita mau KFC, kita mau ada ayam, kita mau ada daging, kita mau ada macam-macam. Tempat tinggal, ada rumah, ada bumbung, ada dinding, ada lantai, tinggallah di situ. Itu keperluan. Tapi setelah itu kita mau lagi yang lebih, kita mau rumah setingkat, mau rumah 2 tingkat, mau banglo mewah, mau kondo, mau macam-macam. Itu kehendak. Begitu juga dengan pakaian. Ya, pakaian. Kita dapatlah pakaian yang beli di kedai-kedai misalnya yang pakaian biasa yang dapat menutup aurat dengan baik, tapi kehendaknya apa? Oh ini tidak cukup. Telekung beli di Pasar Tawau, Pasar Tanjung Tawau ini tidak cukup. Saya mau telekung Siti Khadijah misalnya, mau pula jenama. Ini kehendak. Ini kehendak. Ya, mau juga tudung apa? Aryani misalnya. Contoh, saya bagi contoh sebab ini memang jenama yang kita kenal dan kita semua tahu. Dia punya harga kan. Kalau tudung Aryani itu berapa agak-agak. Kalau tak sampai 100 tu bukan Aryani. So itu kehendak. Masa berkualiti dengan keluarga itu adalah keperluan kita. Kehendak kita bukan setakat di rumah. Kita mau bercuti di luar. Kita mau bercuti di mana-mana tempat. Itu kehendak. Begitu juga kereta, motosikal. Itu kita punya keperluan asas. Tapi setelah ada wira misalnya, oh tak cukup, mau lagi Honda, mau lagi Mercedes, mau lagi levelnya akan menaik. Telefon bimbit, yang dulu kita ada telefon bimbit E330. Lepas ini kita mau apa? Telefon pintar. Kita mau yang canggih, mau Samsung yang sekian-sekian model, mau iPhone yang sekian-sekian model. Komputer pun sama. Dulu kita ada komputer gedabak yang PC yang skrin gemuk tu. Sekarang kita ada flat screen, kita macam-macam yang canggih. So ini beza antara keperluan dan kehendak. Keperluan kalau tidak dipenuhi, hidup kita akan tidak dapat berjalan dengan lancar. Tapi kehendak ini adalah untuk lebih memudahkan, ya, lebih melancarkan lagi kehidupan. Ini beza antara kedua. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya. Saudara admin, baik. Ini bagi pelajar-pelajar bisnes memang biasa nampak ya piramid ini. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai the hierarchy of needs ya daripada Maslow. Maslow hierarchy of needs. Kenapa saya tunjukkan piramid ini? Baik, menurut teorinya, malam ni saya pinjam sedikit teori Maslow ya. Teori Maslow mengatakan bahawa tindak tanduk kita itu adalah dicetuskan oleh motif. Motif, M-O-T-I-F. Dari motif ini akan timbul motivasi. Motivasi kita biasa dengarkan. Motif pun kita biasa dengar. Tapi motif ni selalu kita bayangkan yang negatif. Apa motifnya? Kita selalu bayangkan motif jahat. Sebenarnya motif itu adalah sesuatu yang mencetus tindakan kita. Yang akan menghasilkan motivasi diri. Baik, menurut Maslow, kehendak ya, bukan kehendak, keperluan. Ini adalah hierarki keperluan. Keperluan yang pertama, konsep pertama tadi ya. Bukan kehendak, ini adalah keperluan. Baik,
Dia kata kelakuan manusia ini akan dimotivasikan kerana manusia cuba memenuhi keperluan hidup. Needs. Our needs in life. Apa yang kita perlu dalam hidup. Inilah hierarkinya. Kita ada daripada level yang paling bawah. Kita lihat dari bawah itu. Ya, iaitu hierarki yang paling rendah. Tingkat yang paling rendah. Iaitu physiological needs. Ini adalah keperluan-keperluan asas manusia untuk hidup. Keperluan asas sahaja. Ya. Kalau dia ada keperluan asas ini, maka dia akan naik ke keperluan yang di level seterusnya. Kita perlu makan. Bila kita lapar, kita perlu makan. Dan bila kita perlu makan, kita akan berusaha sedaya upaya untuk cari makan. Jadi, kita punya kelakuan tadi akan termotivasi untuk mencari makan. Nanti kita akan kaitkan dengan isu yang Ananda Fairuz utarakan tadi. Kita mau rumah. Kita mau rumah. Kalau kita tidak ada rumah, ya, katalah orang baru kahwin, dia terpaksa berpisah rumah dengan ibu bapa misalnya, dia tidak ada rumah. Kelakuannya akan termotivasi untuk dia ada rumah. Sebab dia ingin memenuhi keperluan tersebut. Ingat ya, keperluan tadi adalah benda asas untuk kita hidup. Ya. Begitu juga dengan makanan, rehat, sleep, even sex, itu juga merupakan basic needs, ya, keperluan asas untuk kita hidup. Dan menurut teori ini, dia akan berganjak dari level pertama, naik level kedua, level ketiga, level keempat, dan akhirnya level kelima. Setelah kita penuhi level pertama, kita akan naik kepada safety and security, keselamatan. Tidak ada penyakit. Sekarang ni maknanya kita punya suasana COVID ni adalah sesuatu yang mengancam kita punya keperluan pada safety tadi. Kita mau hidup dalam keadaan yang sehat tanpa penyakit. Kita mau hidup dalam keadaan aman tanpa perang, tanpa krisis, tanpa macam-macam. Kita mau hidup dalam keadaan yang terjamin. Oleh itu, untuk mencapai keperluan ini, diri kita akan berkelakuan, berusaha agar safety dan security ini kita capai. Kita akan cuba bernegosiasi dengan orang supaya tidak berperang misalnya. Kita akan cuba usahakan agar penyakit itu dipadamkan misalnya. Sebab keperluan kita adalah safety dan security. Dan kita naik pada yang atas, social needs, friendship, family. Kita semua perlu kepada persahabatan dan kekeluargaan. Oleh itu kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat friendship. Kita akan berusaha untuk dapat family yang baik. Ya, kalau yang bujang mau kahwin, yang sudah kahwin mau anak, yang ada anak mau cucu. So ini adalah keperluan kita. Ya, kita tengok orang yang belum dikurniakan zuriat misalnya. Mereka akan berusaha. So ini adalah keperluan yang perlu mereka penuhi dan mereka akan sentiasa berusaha dan naiklah kepada yang keempat dan kelima. Baik. Jadi dalam hidup kita ini bila kita ingin mencapai keperluan ini maka kelakuan kita itu akan nampak, kita zahirkan, ya. Maknanya kita akan bermotivasi untuk mencapai keperluan-keperluan ini. Tapi next slide admin. Tapi apa isunya sekarang? Ya. Isu yang ditimbulkan oleh Ananda Fairuz tadi itu dia kaitkan dengan soal ekonomi, soal keuangan. Bagi saya bukan setakat soal keuangan. Dia juga melibatkan keperluan-keperluan ini. Mungkin dia perlu pada friendship. Mungkin dia perlu kepada companionship. Mungkin dia tidak ada kawan, maka dia ingin mencari kawan. Dia tidak ada partner, dia ingin cari partner. Ini juga merupakan usahanya untuk memenuhi keperluan. Tetapi nanti kita ada disclaimer di hujung. Ya. Dalam kita memenuhi ataupun cuba memenuhi keperluan-keperluan ini, ada perkara-perkara yang perlu kita lihat. Baik, slide seterusnya. Kenapa kita berada dalam masalah ini? Ya, ini sebelum kita tuju terus pada isu sugar daddy dan sugar baby tadi. Ya. Sebab saya rasa anak-anak muda sekarang ini kehendaknya itu sangat besar. Ya. Jangan tidak mengakulah. Jangan tidak mengaku. Ya, anak-anak di luar sana tu. Cuba tengok bagaimana gaya hidup anak-anak sekarang. Ya. Cuba tengok diri sendiri, tengok kawan-kawan di sekeliling. Ya.
sampaikan ibu bapa kadang-kadang itu terpaksa mengatakan, oh kami dulu begini, tapi kamu sekarang begini. Memang kita maklum bahawa masa beredar, zaman berubah, ya. Tapi inilah yang juga merupakan di antara perkara-perkara yang membawa anak-anak ke kancah yang disebutkan oleh Ananda Fairuz tadi. Kurang pengetahuan dalam mengurus keuangan. Ini khususnya bagi yang sudah berpendapatan lah. Bagi yang tidak ada pendapatan tu dia ada kaedah yang agak berbeza sedikit sebab dia tidak ada sumber. Dia mungkin mengharapkan pinjaman ke beasiswa, mengharapkan ibu bapa mungkin misalnya yang merupakan sumber satu-satunya ya untuk meneruskan kehidupan. Bagaimana kita menguruskan pendapatan, ya? Bagaimana kita menguruskan simpanan dan akhirnya bagaimana kita ingin menguruskan perbelanjaan. Di kampus ya, saya alhamdulillah lebih 32 tahun berkhidmat di universiti. Ya, daripada tahun 86 sebagai tutor di UKM sehinggalah tahun 2020, ya, tahun lepas saya bersara, so lebih kurang ialah lebih 32 tahun. Memang saya nampak ada ketikanya situasi pelajar itu memang menghiris-hiris hati saya sebagai seorang ibu. Ya, masa tu ada kalanya saya dapat berita, oh pelajar itu terpaksa makan Maggi 1 bungkus, kongsi 4 orang, bagi 4. Bagi 4 itulah dimakan untuk 1 meal. Mungkin makan malam sahaja. Kalau makan malam, makan siang tiada. Kalau dia makan siang, makan malam, puasa tiada makan. Maknanya memang itu kisah benar. Ya, pelajar yang kesempitan wang adalah kisah benar di universiti. Ya, sebab itu diadakan banyak tabung-tabung bantuan. Jadi pelajar kena pintarlah, kena bijak untuk mencari di mana sumber-sumber bantuan yang dia boleh tap di universiti. Memang ada. Ya, jadi pengetahuan dalam mengurus kewangan ini amat penting ya, terutama dalam mengurus perbelanjaan. Ya, jangan sampai kita sentiasa berbelanja untuk kehendak sahaja. Kita lupa bahawa kita hanya perlu memenuhi keperluan. Ya, banyak pelajar-pelajar tu bila dapat PTPTN, ini pun pemerhatian kami, bila dapat PTPTN, duit ke motosikal, duit ke handphone canggih, duit ke laptop canggih misalnya. Itu semua kehendak. Ya, dia boleh saja beli laptop yang harga 1,000-1,500 sudah cukup untuk dia setakat buat report, kecuali pelajar sains dia mungkin perlu up sedikitlah dia punya spek tu. Tetapi kehendak itu biasanya lebih menguasai keperluan, ya, menyebabkan mereka menghadapi masalah mengurus perbelanjaan mereka. Ya, sekarang ni pun banyak kemudahan kad kredit, ya, bank hari-hari telefon, offer kad kredit, offer pinjaman, offer macam-macam perkara. Along lagi satu, ini juga merupakan di antara faktor-faktor ya yang boleh menyebabkan seseorang itu terjebak dalam masalah kewangan. Sebab senang sangat dapat. Kad kredit senang dapat. Along senang dapat pinjaman. Ya, syarat-syaratnya tidak begitu ketat. Menyebabkan orang pergi dan mencuba dan terjebak. Ya. Dan amalan berbelanja secara berlebihan, ya, ini yang saya sebut keperluan versus kehendak tadi. Kehendak selalu mengalahkan keperluan yang mana akhirnya kita terpaksa pinjam orang satu, pinjam bank satu, pinjam along satu, pinjam macam-macam. Banyak sumber-sumber yang kita boleh pinjam. Dan akhirnya betullah peribahasa yang mengatakan hutang keliling pinggang. Memang keliling pinggang. Kita susah untuk bergerak, ya. Kita susah untuk mengatur kehidupan dan apa yang lebih susah lagi, otak kita berserabut. Otak berserabut. Membayar hutang. Kalau hutang bank sebulan, 2 bulan tidak bayar memang kita kena kejar. Akhirnya kita pinjam dengan kawan jadi mangsa. Ya, si kawan yang menghutang itu yang malu untuk menagih hutang. Ini rasanya banyak berlaku di kalangan anak-anak kita yang menonton. Ya, kita kasih pinjam duit mungkin RM10, RM20, tapi mau bayar balik itu sangat susah dan kita yang mengasih pinjam ni pula yang malu untuk menagih hutang tersebut. Ini di antara faktor-faktornya. Ya. Baik, seterusnya slide berikutnya. Apa yang perlu dilakukan? Ini saya ringkas saja, kita akan tengok isu Ananda Fairuz tadi tu.
Kita kena tentukan matlamat kewangan kita jangka pendek, jangka panjang. Bila mau beli rumah, bila nak beli kereta. Ini setiap orang adalah dia punya prioriti ya. Dan kita kata kita ukur baju di badan sendiri. Kalau kita hanya mampu beli rumah sekian harganya, maka belilah rumah sekian harganya. Ya, ukur baju di badan sendiri. Hitung pendapatan dan perbelanjaan. Ya, kalau orang yang sangat detail, dia akan kira berapa pendapatan, berapa belanja dia, satu-satu ditengok dan akhirnya dia tengok baki. Ya, itu semua perlu dilakukan. Analisis perbelanjaan dan seimbangkannya. Kalau kita rasa macam overshoot, macam terlebih perbelanjaan, kita terpaksa lihat semula. Ya, lihat semula dan cuba kawal, cuba seimbangkan ya untuk memastikan bahawa kita tidak berbelanja lebih daripada apa yang kita ada. Ya. Tengok trend selama berapa bulan, tengok boleh ke tidak kita ikut plan kita itu dan kita committed, kita commit kepada apa yang kita telah rancangkan. Ya, kalau kita kata okey, peringkat awal ini saya tidak mampu makan di luar seminggu sekali contoh. Saya hanya boleh makan di luar sebulan sekali. Sebab kita rasakan bahawa makan di luar itu kadang-kadang dia bukan sangat keperluan, dia kehendak. Penat sudah makan di rumah kan? Setengah orang katakan, penat makan. Jomlah kita cari-cari makan di luar. Boleh, boleh. Tapi kena pastikan bahawa apa tadi tu pendapatan belanjaan tu kita kira, kita analisis. Ya, jangan sampai kehendak melebihi keperluan. Baik, seterusnya. Slide seterusnya. Ini sedikit tips mudah saja. Sedikit tips mudah ya. Setiap kali terima gaji, ini bagi yang terima gaji lah. Kalau yang dapat beasiswa tu boleh juga guna kaedah ini ataupun pinjaman, boleh juga kaedah ini ya. Pastikan ada simpanan. Ini satu isu yang amat penting ya, simpanan. Saya bukan bidang keuangan, tetapi saya mendengar ya pakar-pakar keuangan bercerita. Dia kata bila kita ada pendapatan, perkara utama yang perlu kita set aside, kita put aside adalah simpanan dahulu. Dia kata jangan sampai tunggu saki baki, sudah ada saki baki baru kita letak sebagai simpanan kita. Dia kata bila dapat tu, terus ambil sebahagian, masuk sebagai simpanan. Lebihnya itu barulah kita belanjakan mengikut item-item yang sudah kita kenal pasti. Kalau ada lebih lagi, barulah kita boleh berbelanja kepada yang kehendak macam-macam kehendak tadi. Terutama perempuan. Perempuan ni dia punya nafsu melebihi lelaki. Ya, ada hadis, tapi hadis ni bukan hadis yang sahih lah, dia masuk kategori hadis yang tidak begitu kuat. Ada dia kata perempuan ada 9 nafsu, ada 1 akal. Ya. Allah ciptakan 10 nafsu, perempuan ambil 9, 1 bagi lelaki. So maknanya memang kita ni banyak berkehendakkan macam-macam perkara. Ya. So kalau boleh set aside dulu 10%, berapa persen yang kita agak-agak mampu sebagai simpanan. Ya. Utamakan keperluan berbanding kehendak diri, bajetkan item asas dahulu. Apa asas? Yang saya sebutkan tadi. Makan minum. Kalau ada yang menyewa rumah, sewa rumah. Apa lagi? Utility bill, bil elektrik, bil telefon, bil handphone. Jangan lupa pemberian untuk ibu bapa. Pemberian untuk ibu bapa ini item asas ini. Kena bagi. Walaupun sedikit, mesti bagi. Ya, ibu bapa tidak pun sangat mengharapkan duit anak-anak ni. Tapi kalau dibagi, ya kita percaya kepada konsep keberkatan dalam rezeki kita. Berkat dalam rezeki kita. Ya, bagi. So belanja ikut kemampuan, elakkan berhutang untuk barang yang bukan menjadi keperluan. Ya, kalau kita sudah ada barang tu okey, jangan berhutang lagi. Ya, yang sudah ada tu sudah cukup ya. Bebas daripada hutang jahat. Disebut sebagai hutang jahat ni. Kad kredit kadang-kadang boleh jadi jahat. Ya, memang dia memudahkan kehidupan kita, tapi dia juga boleh menjadi benda yang membuat kita stres ya, dan tekanan dan sebagainya. Apalagi kalau kita terlibat dengan alung. Ini sangat jahat. Wujudkan akaun simpanan yang tidak menggunakan kad ATM. Ini saya sarankan memang tabung haji lah. Ada orang kata ASB, baik itu ikut pilihan masing-masing. Ya,
Tapi tabung haji maknanya kita tidak ada ATM card di situ, walaupun kita boleh link ke Maybank, itu lagi satu cara untuk kita gunakan. Tapi kena disiplin dirilah, ya. Wujudkan akaun di situ, pastikan itulah simpanan kita sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku, ya. Dan juga insurans, ini pun satu isu yang mungkin boleh dibincang untuk masa-masa yang lain. Jadi balik pada yang virus tu tadi, kenapa anak-anak ni ya terlibat dengan ini? Seperti yang saya nyatakan awal, keperluan kita itu akan mempengaruhi tindak tanduk kita. Kita perlu makan, yes, kita perlu makan, tapi makanan bagaimana? Kalau dia tidak mau nasi dengan kicap, dia mencari nasi dengan ayam, maka dia perlu cari duit untuk membeli ayam. Tapi kalau dia tidak ada duit untuk beli ayam, ni kehendak dia sudah kan, maka dia terpaksa usaha bagaimana cara untuk dia dapatkan ayam itu. Dan fitrah manusia itu memang dia ingin benda yang mudah. Dia ingin benda yang mudah. Ini salah satu jalan mudah yang saya nampak yang digembar-gemburkan oleh media pada ketika ini. Dia tidak mau berniaga online. Kita tengok sekarang ni orang berniaga online. Tadi Fairuz tanya apa kaedah lagi kan untuk kita tambah. Masya Allah sekarang ini orang berniaga online. Saya nampak jual nasi lemak. Segala benda dijual online. Jalan. Boleh jual. Boleh jual insya Allah. Ya. Walaupun dalam keadaan orang sangat memegang duit, tapi bila ada iklan sampai ke depan mata dia tu, ada orang berniaga dan kadang-kadang pembeli ni bukan sangat untuk dia makan atau dia pakai, tapi dia beli untuk membantu orang. Jadi ini salah satu cara sebenarnya ya bagaimana kita untuk menambah pendapatan. Ya. Tahniah kepada anak-anak, ramai anak-anak di universiti yang memang walaupun masih di bangku pengajian, tapi mereka sudah berjinak-jinak dengan perniagaan, sudah ada bisnes jual baju, ada bisnes jual tudung, bisnes jual kerepek, bisnes jual apa-apa sajalah. Yang penting halal. Itulah kita punya syarat tadi. Maknanya ya dia boleh dapat duit mudah dengan sugar daddy tadi. Tapi kita sebagai orang yang mempunyai prinsip, adakah itu yang disuruh kita lakukan? Kita ada prinsip. Kita bukan hanya memastikan keperluan itu terpenuh, tetapi bagaimana cara kita penuhi keperluan itu. Ya, jadi itu salah satu. Yang kedua, tadi dia ingin memenuhi kehendak lah kan, sebab dia ekstra. Ya, kalau dia setakat keperluan, mungkin dia tidak perlu pun terlibat dengan perkara-perkara begitu. Ya, ada jalan-jalan yang dia boleh pergi, ada channel-channel saluran yang dia boleh pergi untuk mendapat bantuan sekiranya memang sangat-sangat kritikal keadaan keuangan seseorang itu. Ya, ada saja, memang ada laluan untuk kita dapatkan bantuan dan pertolongan insya-Allah. Jadi di sepanjang perjalanan saya dah di universiti kan, memang kita nampak bahawa ada memang anak-anak yang agak susah ya kehidupan mereka. Tapi yakinlah bahawa dalam kita mencari ilmu ya, dalam perjalanan kita mencari ilmu, kalau niat kita itu kita ikhlaskan kerana Allah SWT, insya-Allah Allah akan membuka laluan yang mudah bagi kita. Ya, kita tengok bagaimana anak-anak yang berjinak-jinak dengan masjid misalnya, berjinak-jinak dengan perkara aktiviti kebaikan misalnya. Kita nampak mereka hidup dalam keadaan yang agak tenang. Ya, tenang. So dia sibuk dengan aktiviti yang baik-baik. Dia tidak ada masa untuk terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, dan dia dikelilingi oleh insya-Allah orang yang baik-baik yang dapat membantu sekiranya dia memerlukan bantuan satu hari nanti. Ya. Jadi nanti Dr. Arsia, kita ada lagi 3 minit begitu. Okey. Jadi untuk apa tadi ada bagaimana menentukan kehendak, itu rasanya sudah terjawab tadi kan, bagaimana kita nak memastikan bahawa kehendak kita itu tidak tidak overshadow, tidak mengalahkan keperluan, tidak. Maknanya kita pastikan bahawa tindak tanduk kita itu hanya memenuhi keperluan yang dalam triangle tu tadi. Benda-benda basic yang memang kita perlu penuhi sebagai untuk survival kehidupan kita. Yang selebihnya itu adalah kehendak dan
terserah pada kita untuk set priority, sama ada kita ingin penuhi kehendak itu sekarang dalam keadaan kita masih mungkin belum mempunyai kewangan yang cukup, ataupun kita delay. Kita tangguhkan dahulu sehingga kita rasa bahawa inilah masanya untuk aku penuhi misalnya. Ya. Kadang-kadang kita kata sekarang kita banyak anak, ramai anak, ada sekolah, kita tidak boleh berbelanja. Ataupun student dia kata aku perlu beli buku, aku tidak boleh beli perkara-perkara yang mewah. Nanti bila dapat gaji insya-Allah kita akan tengok kepada item-item yang boleh memenuhi kehendak itu tadi. Jadi itu rasanya sedikit perkongsian untuk round yang pertama ini. Nada Fairuz, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Yanti Dr. Asia. So apa yang mungkin saya boleh ringkaskan sedikit lah ya setelah perkongsian pandangan dan juga ilmu yang kita dapat tadi. Pertama sekali yang secara ringkasnya para belia, terutamanya belia wanita yang sukar mengawal kehendak diri, mungkin tips yang tadi diberikan, pertama sekali kita perlu list down apa keperluan dan kehendak masing-masing, sebab setiap orang mempunyai kehendak dan keperluan yang berbeza. So diri sendiri lebih tahu diri sendiri tu dia macam mana kan. So tipsnya ialah untuk yang para penonton, kita list down semua needs and wants kita masing-masing. Dan kedua, kita set priority, yang mana yang dahulu yang kita perlu dahulukan, yang mana yang lebih penting seperti begitu ya. Dan yang ketiga, kita set plan untuk macam mana untuk mencapai keperluan kehendak kita itu, dan macam mana kita nak manage atau mengurus keperluan kehendak kita. So insya-Allah dengan niat yang ikhlas, Allah akan permudahkan segala-galanya. Yang penting kita ikhlas dan kita berusaha. Itu yang saya boleh ringkaskan lah. Seterusnya yang untuk panel kedua pula, itu Umi Haja Farida. Umi dapat dengar suara saya? Mungkin Umi boleh boleh insya-Allah. Okey Umi, untuk Umi pula, setelah kita dengar tadi selain isu-isu gebuk yang kita dengar tadi, masyarakat kita juga kita tahu masih dibebani dengan isu sosial dan keruntuhan moral yang tidak berkesudahan berkaitan belia, seperti pergaulan yang menyumbang kepada seks bebas, mengandung luar nikah, dan juga isu pornografi. Saya sendiri tahu yang Umi aktif dalam isu-isu sedemikian. Jadi mungkin pada malam ini, pada sesi ini, saya mohon pandangan Umi berkenaan isu tersebut yang masih lagi menular di masyarakat kita, dan seterusnya panduan bagi belia wanita khususnya dalam menjaga diri dan melahirkan jati diri wanita yang bermaruah dan boleh memahami kehendak dan keperluan diri yang telah dibincangkan tadi, yang mana mampu juga diri kita itu ataupun belia wanita itu memberi manfaat kepada dirinya dan juga masyarakat. Silakan Umi. Terima kasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih pengurusi majlis yang juga merupakan anak anda ya, Farah Fairuz. Yang saya kasihi Dr. Asia Baharun sebagai panel pertama, dan juga kepada semua peserta-peserta yang ada seramai 60 orang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan begini kita masih boleh meneruskan program kita. Alhamdulillah, untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan berkongsi idea, insya-Allah. Suara dengar kah? Jelas? Okey, tajuk kita hari ini belia wanita antara kehendak dan keperluan ya. Dan dilontarkan tentang isu-isu sugar baby, isu seks bebas, mengandung luar nikah dan juga pornografi, dan kita juga memang masih lagi ya menghadapi suasana gejala sosial, gejala seks, gejala sosial yang berlaku di kalangan bukan sahaja remaja tetapi di kalangan belia. Jadi isu ini memang satu yang membimbangkan dan mencemaskan kita ya. Kita berdiri mengagak
Salah satunya mungkin akibat pertentangan ya antara kehendak dan keperluan, antara pilihan benar dan pilihan yang salah yang dilakukan oleh para belia kita ya. Dan juga mungkin akibat seks dijadikan sebagai kehendak dan keperluan untuk membuktikan cinta, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapat hiburan, kepuasan nafsu, ya. Dan sebagaimana Dr. Asia tadi, untuk mendapat keuangan, security dari segi keuangan, untuk mendapatkan benda-benda yang sebenarnya tidak perlu, ya, bukan satu keperluan. Dan juga mungkin isu-isu ini, isu-isu gejala-gejala seksual di luar batas ya, akibat confuse ya antara seks dan cinta di kalangan belia-belia kita ya, khususnya belia wanita ya, yang mudah confuse dan terpengaruh ya. Dan yang keempat ya, satu yang menakutkan ya, dengan senario yang ada ini, kita takut seks tanpa nikah ini ya, sugar baby dan sebagainya ini menjadi norma yang biasa bagi mereka yang bercinta di kalangan belia. Risau kita, menakutkan jika seks tanpa nikah menjadi norma, satu norma bagi mereka yang bercinta di kalangan belia ya. Dan juga satu yang menakutkan, senario ini menakutkan kita jika dosa zina itu menjadi satu yang biasa. Dan ini menyebabkan kes mengandung luar nikah akan juga bertambah ya. Dan lebih menakutkan dengan senario yang ada ini, akibat kesilapan dalam membuat pilihan antara keperluan dan juga antara kehendak dengan keperluan ya, ada kemungkinan bila mereka terlanjur akan menggugurkan anak yang dikandung tanpa pengetahuan ibu bapa. This is the reality. Tahun lalu ya, mendapat satu kes seorang pelajar ya, mengandung luar nikah, direfer kepada UMI dan tidak sempat kita konsel, dia telah bertindak untuk menggugurkan sendiri. Dan dia tidak mau berjumpa kita untuk mendapat counseling ataupun bimbingan, dan akhirnya menggugurkan baby dalam perutnya, kandungannya. Dan bila kita tanya adakah ibu bapaknya tahu, kawan kepada hamba Allah itu kata ibu bapa tidak tahu. Bayangkan, ibu bapa tidak tahu yang anak sudah berzina. Bayangkan ibu bapa sudah tidak tahu bahawa dan tidak sedar anaknya sudah mengandung luar nikah dan menggugurkan sendiri. Di mana mereka belajar menggugurkan? Mungkin kan dari internet ataupun saya pun tidak tahu ya, Umi pun tidak tahu. Sangat menakutkan. Begitu juga dengan isu pornografi ya. Pornografi adalah umpama najis dadah. Ya. Semua orang sekarang sudah dapat ya gambar-gambar luca, video luca ni sangat mudah untuk untuk diakses ya. Bahaya yang lebih pada najis dadah. Terbuka sejak sedikit ruang untuk melayaninya walau seketika, maka dia akan menjurus kepada ketagihan. Bila sudah menjadi ketagihan, itulah menjadinya berlakulah keinginan untuk melakukan seks sebagaimana yang dinampak dalam pornografi, dan malah dia boleh menjadikan sebagai satu jenayah seks ya, boleh menjadi satu jenayah seks. Okey, itu cukuplah itu sebagai satu pandangan ya terhadap isu-isu berkaitan seks bebas, mengandung luar nikah dan juga pornografi yang dilontarkan oleh virus tadi ya, Ananda virus.
berkaitan dengan panduan ya untuk menjaga diri, melahirkan jati diri wanita yang bermaruah, memahami kehendak dan keperluan diri serta mampu memberi manfaat kepada diri dan masyarakat ya. Itu pada realitinya sebelum kita meneruskan itu, pada realitinya bila kita bincang tentang isu-isu ini, wanita ya, wanita belia terbahagi pada 3 golongan ya. Pertama, belia wanita yang telah dan sedang terjerumus dalam isu ini. Yang kedua, belia yang terlanjur dan ingin kembali. Dan yang ketiga, belia yang tidak terjebak ya. Kita mengharapkan supaya mereka ini terus dengan kuat dengan prinsip untuk tidak terjebak dalam isu-isu sedemikian ya. Jadi untuk belia yang sedang terjerumus ya, pada pandangan Umi, pada sebagai panduan lah, kita mengharapkan belia wanita yang sudah terjebak, yang sudah terjerumus ini supaya mereka come back, kembali. It's not too late. Bukan satu yang lambat untuk mereka kembali ya, untuk bertaubat selagi nyawa belum diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti di sudut hati, nun di sudut hati mereka ingin Allah sayang pada mereka. Nun di sudut hati mereka pasti mereka ingin pengakhiran yang baik dan inginkan syurga Allah. So itulah fitrah kita. Ya. Jadi kita mengharapkan andainya mereka betul-betul menyayangi pasangan mereka dan pasangan mereka menyayangi mereka, mintalah mereka legalize perhubungan itu dengan pernikahan. Ya. Legalize. Sebab seks tanpa nikah adalah zina dan zina adalah dosa yang besar. Andainya seks itu sudah menjadi candu kepada mereka ini yang telah terjebak ni, maka pernikahan itu satu keperluan sudah. Satu keperluan, satu yang wajib bagi mereka. Dan bila itu satu keperluan, kita mengharap itu juga menjadi kehendak mereka. Ya, pasangan yang terlajak, yang terlanjur ni. Ya. Satu keperluan untuk mereka nikah dan jadikan itu sebagai mereka punya kehendak. Ya. Kita boleh buat satu formula ya. Kehendak equal to keperluan macam mana dan sebagainya. Itu mungkin sesi lain. Jadi mereka perlu menjadikan pernikahan itu satu keperluan dan kehendak ya. Jika tidak ya, selama-lamanya lah belia wanita tadi ini akan menjadi objek lepas nafsu tanpa status yang diiktiraf. Takkanlah selama-lamanya berstatus begitu ya. Jadi sebab mereka harus sedar bahawa ya, termasuk kita akan tua, umur di dunia tidak panjang. Suatu hari kita akan ke sana. Bayangkan nasib kita. Jadi kita harap belia wanita ataupun belia laki-laki, gadis siapa-siapa saja, buatlah pilihan yang tepat. Ya. Dan sementara itu untuk belia yang terlanjur dan ingin kembali. Jika mereka sudah terlanjur dan memilih untuk kembali, we support. Kita support mereka. Mereka telah terlanjur memilih untuk kembali, kejadian betul, kita support. Itu adalah satu keputusan yang betul. Satu keputusan yang benar. Ya. Kembali ke jalan yang betul itu adalah satu keperluan dan tuntutan. Jadi alhamdulillah, mereka telah yang ingin kembali ini itu telah menjadikan keperluan untuk kembali itu menjadi kehendak mereka. That's a good balance ya. Bila sudah terlajak kembali, jadikan keperluan kembali itu satu keperluan dan kehendak. Ya. Nah, itu saya ucapkan syabas lah walaupun terlanjur tetapi mereka dapat kembali ya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, penerima taubat ya. Jadi kita sebagai motivasi pada mereka yang begini ya, kita bolehlah ingat balik kisah seorang pelacur yang dirakamkan ya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim bermaksud ya,
ketika ada seekor anjing yang hampir saja mati kerana kehausan, berputar-putar mengitari sumur, tiba-tiba ada seorang pelacur dari Bani Israel yang melihat anjing tersebut, lalu dia melakukan sepatutnya dan mengambil air untuk anjing itu, kemudian berinya minum sehingga dia diampuni dengan perbuatannya itu. Jadi peluang untuk kembali masih ada, insyaAllah. Belia-belia kita ya, belia-belia yang telah terlajak dan ingin kembali. Kita support, taubat dan move on, be a new person. Istiqamah menjadi seorang yang mampu membuat pilihan yang betul di antara kehendak dan keperluan. Ya. Bila berhadapan dengan cabaran yang selepas itu, kemudian ya, mudah-mudahan mereka dapat istiqamah. Ya. Kita bagi mereka motivasi, do your good deeds, manfaatkan kehidupan untuk kebaikan diri, keluarga dan juga masyarakat serta negara. Ya, itu untuk golongan yang kedua tadi. Untuk golongan yang sekarang ini yang dapat bertahan, ya, yang tidak tergoda dengan isu-isu yang kita sebut tadi, ya. Bila kita menjadi belia, kita sudah sampai kepada satu life cycle, putaran hidup, ya, yang mau tidak mau kita mempunyai tanggungjawab dan pertanggungjawaban ke atas diri sendiri dan persekitaran. Hakikatnya belia, ya, bukan lagi bayi, ya, bukan lagi bayi. Is you are no more bayi, no kan baby lagi. Bukan juga kanak-kanak taska, dan bukan juga kanak-kanak tadika, dan bukan juga kanak-kanak sekolah rendah. Jadi di putaran hidup ini, belia wanita sudah boleh memilih. Sudah boleh memilih untuk menjadi apa dan siapa di masa akan datang. Ya. Jadi buatlah pilihan. Sebaik-baik pilihan. Harus bijak, ya, membuat pilihan antara kehendak dan keperluan. Perlu membuat pilihan yang manfaat di dunia dan di akhirat. Bukan sekadar di dunia, tetapi untuk di akhirat. Ya. Pilihan antara kehendak dan keperluan. Bijak memilih antara kedua-duanya. Ya, bukan untuk hidup ni bukan untuk suka-suka semata-mata. Bukan untuk kepuasan duniawi semata-mata. Ya. Jadi sebagaimana yang kita sebut tadi, ya, sebagai wanita, belia wanita, kita anda, ya, belia wanita seharusnya sudah boleh memainkan peranan, ya, sebagai insan yang beramanah, yang mempunyai tanggungjawab dan pertanggungjawaban tadi, ya, iaitu dua amanah besar. Kalau saya memang suka, ya, Umi suka sangat, kalau apa-apa pun problem, kita balik kepada yang asas, yang prinsip untuk menyedarkan diri kita. Untuk menyedarkan diri kita, tujuan hidup kita, tujuan Allah cipta kita. Ya. Yang pertama, amanah besar yang Allah bagi kepada kita ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri, melindungi diri kita. Jaga diri kita, lindungi diri kita, pelihara diri kita dengan menjalankan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Jadi, seks bebas, mengandung luar nikah, pornografi, buang anak, sugar baby dan sebagainya itu adalah di antara larangan kepada Allah. Jauhi dan tinggalkan. Ini satu panduan untuk para belia wanita dan juga belia laki-laki pun. Semua kita, termasuk kita sendiri. Ya. Amanah kedua yang perlu kita ingat, belia-belia perlu ingat ialah amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang sepatutnya memakmurkan bumi ini, ya, belia berperanan, ya, menyumbang dan terlibat dalam semua aspek kehidupan dalam masyarakat. Bukan menjadi beban masyarakat. Sebagai belia, kita sepatutnya menyumbang, bukan menjadi beban kepada masyarakat, bukan beban kepada umat, ya.
Kita beri manfaat kepada umat, bukannya menyumbang kepada statistik anak luar nikah, buang anak, seks bebas, apalagi statistik apa lagi, keruntuhan moral, gejala sosial. Takkanlah itu yang kita mau sebagai khalifah Allah. Ya. Jadi timbang taranya, ya, jadilah belia yang mempunyai harga diri. Terutama kita sebagai wanita, ya, yang dapat mengawal mengawal godaan, yang dapat membuat pilihan yang betul. Keperluan kita bukan sebagai penyumbang kepada statistik gejala-gejala sosial tadi. Keperluan kita adalah sebagai orang yang menyumbang kepada umat dan negara. Sebagai khalifah Allah dalam ruang lingkup kita, kehidupan kita, insya-Allah. Ya. Jadi cuma masalahnya mungkin ada yang mengatakan bahwa temptation is too much. Temptation is too much. Macam mana? Pada Umi jauhkan diri dari mukaddimah zina, pergaulan bebas, melayani pornografi, mencipta hubungan abang angkat, adik angkat, mencipta hubungan bapa angkat, anak angkat. Sudah belia, tidak perlukan itu lagi. Sudah belia, sudah dalam life cycle sebagai belia, tidak perlu lagi ada hubungan mencipta hubungan anak, adik angkat, abang angkat. Ya. Dan menjadikan lesen untuk berdua-duaan. Ya. Sebenarnya di awal tadi disebut sebagai jangan confuse antara seks dan juga cinta. Ya. Jangan confuse sebagai wanita, belia wanita, jangan confuse antara seks dan wanita. Kalau pihak sana inginkan seks sebelum nikah, maka that is not the right things to do. Ya. Bukan itu bukti cinta. Bukti cinta ialah nikah dengan bermaruah, bukan dengan meminta sesuatu yang tidak sepatutnya, ya. Jadi kita ini sebagai wanita yang sudah sampai 10 minit ya. Jadi bagi nasihat kita, panduannya itu nasihat Umi, elakkan hubungan cinta yang tidak diredai oleh Allah. Berdoalah agar dapat menjodoh yang baik. Ya, banyak doa-doa yang baik-baik untuk mendapat jodoh yang baik. Jangan takut tidak dapat jodoh. Jodoh tetap ada. Ya. Kalau ada kalau dapat mungkin di dunia, insya-Allah ada. Kalau tak ada mungkin ada di sana menunggu. Ya. Yang penting hidup kita diredai oleh Allah. Kita dapat menjalani kehidupan dengan membuat pilihan-pilihan yang benar. Pilihan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak masa terluang untuk untuk melayani internet dan sebagainya, carilah website ataupun tempat-tempat yang boleh meningkatkan kemahiran ilmu kita, ya. Jangan dilayan pop-up yang ada di internet tu. Sebab itu adalah godaan yang akan merosakkan kita. Ya. Maksud pop-up tu itulah yang porno-porno, ya, gambar-gambar porno dan sebagainya. Ya. Kita masih so itu bukan keperluan kan untuk kita melihat, bukan keperluan. Walaupun teringin nak tengok, like this, tak payah tengok. Ya. Sebab dia akan menjadi bila terjebak, it's not easy for you to patah balik. Sebab takut jadi satu ketagihan, ya. So kalau ada masa lagi, tingkatkan ilmu dan kemahiran, serve the community, be the frontliners. Ya. Terutama sekarang zaman COVID ni, be the frontliners. Join NGO, ni ABIM,
Ada ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Ada banyak NGO lain. Ya. Dan jaga maruah keluarga. Jaga maruah diri, jaga maruah keluarga. Ya. Jadi mungkin dah sampai, dah lebih. InsyaAllah saya mengharapkan bahawa beliau wanita dapat membuat satu pegangan ya untuk dapat memilih antara kehendak dan keperluan dalam kehidupan masing-masing. Sekian ya. Terima kasih. Ya. Habis sudah. Okey. Okay, mana sudah moderator gitu. Dapat dengar suara saya? Okey. Saya punya laptop buat. Hello? Ya, boleh dengar. Okey. Okey, terima kasih. Ada dengar echo? Okey. Hello? Dengar? Dengar. Okey. Terima kasih Umi atas pandangan dan juga panduan yang telah diberikan sebentar tadi. Apa yang saya dapat ringkaskan, realiti yang telah Umi kongsikan pada zaman kini, yang benda isu-isu sosial dan juga masalah-masalah berkaitan belia wanita ataupun masyarakat secara generalnya memang real. Dan untuk tackle isu-isu ini dia memerlukan satu kekuatan diri dan juga involvement dari pelbagai pihak yang mana bila diri sendiri tidak dapat mengawal kehendak, perlu ada orang untuk mengingatkan mengingatkan atau boleh guide balik sesiapa yang telah terjerumus ke dalam ke jalan yang tidak baik ini, agar sentiasa ingat kenapa dia dilahirkan di dunia ini dan apa sebenarnya tujuan dilahirkan. Setakat ini itu yang saya dapat ringkaskan. Begitu juga bila dikatakan kita harus menjaga amanah diri, yang mana kita dilahirkan sebagai khalifah Allah dan tujuan kita perlu tahu membezakan kebaikan dan keburukan dalam setiap tindakan yang diambil. Okey, seterusnya mungkin ini akhir sekali lah, round yang terakhir. Sedikit kesimpulan dalam 5 minit untuk setiap panel. Umi dan juga Aunty Dr. Arsia. Mungkin saya mulakan dengan Aunty Dr. Arsia. Apakah harapan terhadap belia wanita yang masa kini dan sekiranya dapat memberikan sedikit bekalan motivasi yang dapat dijadikan pegangan dan kekuatan diri dalam menempuh kehidupan mendatang. Okey, dipersilakan Aunty Dr. Arsia. Terima kasih Anak Anda Farus. Alhamdulillah saya menghayati apa yang dibawa oleh Kak Haja Faridah tadi juga ya. Sebenarnya itu merupakan di antara concern kita ya, di antara isu-isu yang memberikan kita lebih perhatian ya kepada hal-hal masyarakat. Dan para belia-beliawani sekalian yang ada dalam sesi ini ya, kita jangan lari daripada masalah masyarakat. Kita jangan lari sebab kita adalah sebahagian daripada masyarakat. Kami dulu pun belia. Ini benda yang bukan cerita bohong. Kami dulu pun belia, sekarang ni beliau lah insya-Allah kan. Dan zaman belia itulah zaman kita sangat idealistik, zaman kita sangat energetik, zaman di mana kita boleh bekerja kuat tanpa mengenal penat dan lelah. Sibukkan diri anda dengan kesibukan yang baik begitu ya. Kita semua adalah pemimpin ya, pemimpin pada diri kita, pemimpin kepada ahli keluarga kita, pemimpin kepada masyarakat dan seterusnya ya. Dan amanah sebagai pemimpin ni akan ditanya di akhirat nanti insya-Allah. Hidup kita ada matlamat. Tadi Kak Faridah ada sebutkan, Anda Farus pun ada sebutkan, hidup kita ini bukan sesuatu yang sia-sia. Hidup kita ada matlamat. Kita dijadikan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
Sebagai khalifah banyak amanah yang kita pegang dan kita kena pastikan kalau kita belum berapa tahu maka dalami ilmu, ya, seperti yang disarankan oleh Umi Faridah tadi. Pastikan hidup kita ini bermakna. Ya, kita tidak mau menjadi pencetus masalah dalam masyarakat, tapi kita mau menjadi penyelesai kepada masalah dalam masyarakat. Ya, itu jangan jadi lalat, tapi jadilah lebah yang membawa madu-madu manis, madu-madu yang berkhasiat kepada orang yang meminumnya, insya-Allah, ya. Dan anak anda di luar sana, para belia dan beliawanis, pastikan bahawa kita menyumbang kepada masyarakat kita, ya. Hadis Nabi mengatakan bahawa bukan kamu daripada umatku jika kamu tidak hirau langsung tentang apa yang berlaku di dalam lingkunganmu. Maknanya kita tidak kisah. Ya, setengah-tengah belia ni dia dengan hal-halnya sendiri. Dia urus diri sendiri. Dia tidak ambil kisah pun apa yang berlaku dengan masyarakat di sekelilingnya. Maka jadilah orang yang prihatin, jadilah orang yang menyumbang kepada masyarakat, dan insya-Allah bila kita sihat di minda, kita sihat di fizikal kita, kita sihat di mental kita, kita sihat emosi kita, maka akan dapatlah kita menyumbang ke arah pembangunan negara yang lebih hebat, negara yang lebih berkat, insya-Allah. Wallahu alam. Itu saja Anak Ada Fairuz. Terima kasih. InsyaAllah, amin. Terima kasih Aunty Dato' Arzia. Seterusnya, mungkin sedikit lagi juga dari Umi sendiri. Apakah harapan, walaupun tadi ada juga Umi sebutkan harapan, tapi mungkin ini kesimpulan secara keseluruhan lah. Harapan terhadap belia wanita masa kini dan sekiranya dapat berikan sedikit bekal motivasi lah yang dapat dijadikan pegangan dan kekuatan diri dalam menempuh kehidupan mendatang, Umi. Sebagai bekalan kepada para belia atau siapa saja yang menonton pada malam ini. Okay, terima kasih Fairuz, Nanda Fairuz. Sebagaimana yang Umi sebut tadi, Umi suka back to basic, balik kepada basic, ya? Tentang cinta Allah, cinta Rasulullah. Selalu Umi selalu sebutkan dalam tazkirah keluarga kita, buat sesuatu yang mana Allah suka. Tinggalkan yang Allah tak suka. Buat sesuatu, buat decision ke apakah, buat pilihan ke, based of apa yang Rasulullah ajar kita. Ya. Dan jadikan rukun iman, ya, rukun iman sebagai traffic light kehidupan. Traffic light kehidupan, macam mana tu, ya? Kalau kita traffic light kita driving, ya, kita risau melakukan kesalahan lalu lintas bila kita nampak ada polis menjaga. Dan kita risau kalau ada yang menulis saman kepada kita. Dan kita risau bila kita dapat saman, kita mungkin didenda. Dan bila kita didenda, mungkin kita, kalau kesalahan besar, kita akan masuk dalam mahkamah. Dan bila kita masuk mahkamah, kita mungkin ada masa yang mungkin di penjara. Terutama kalau kesalahan lalu lintas yang menyebabkan kematian, di penjara. Ya. Jadi begitu juga dengan kehidupan ini. Rukun iman, sedarnya ada Allah melihat, jangan buat benda yang Allah tak suka. Sedarnya bahwa ada malaikat yang mencatat, bukan serat sama, tapi mencatat. Ada malaikat di kiri kanan kita mencatat. Jangan buat, walaupun kita di dalam tempat yang tertutup, jangan buat benda yang tidak sepatutnya kita buat. Sedarnya kita bahawa adanya alam akhirat, hari kemudian, bermakna segala dosa dan pahala kita, dosa-dosa kita nanti akan dihakimi di padang mahsyar nanti. Dan bila kita buat kesilapan, adanya kepercayaan kita kepada alam akhirat tadi, alam mahsyar tadi, ada juga, ya, mahkamah di mahsyar tadi, dan ada juga ya, bukan penjara dunia, tetapi penjara di akhirat nanti, yaitu neraka. Jadi that is maksud Umi jadikan
rukun iman itu sebagai traffic light kehidupan. InsyaAllah kita akan dapat dapat menjaga diri kita, dapat memilih, membuat pilihan tadi antara kehendak ataupun keperluannya sebagai wanita belia wanita ya. Dan keduanya kukuhkan ya pribadi dengan jati diri. Kukuhkan pribadi dengan jati diri, jangan jadikan diri kita umpama mawar berduri. Mawar berduri cantik, indah tetapi berduri, tidak boleh dipermain-mainkan. Yang tahu menjaga diri, tahu memelihara mahkota diri. Sematkan azam bercinta hanya dengan seorang lelaki yang bernama suami. Bila tiba masanya, andalah istri, andalah bidadari. Betul tak? Ya. Jadi di sini maupun di syurga yang tinggi, kita akan menjadi istri dan bidadari kepada lelaki yang menjadi suami kita, insyaAllah. Jadi inilah kita jadikan prinsip kita ya sebagai, jadikan itu yang apa yang Umi sebut itu sebagai prinsip yang menjadi, jadikan prinsip ini sebagai satu keperluan dan kehendak diri kita, insyaAllah. Dan sebab apa? Di sisi Tuhan, tidak rugi kita menjaga mahkota diri kita. Tidak rugi untuk kita menjadi mawar berduri. Rugi tak? Tak rugi. Di sisi Tuhan tidak rugi. Sebab hidup ini bukan hanya di dunia tapi di alam sana ya. Dan yang ketiga kita mengingati ya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud dunia ini semuanya perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia ini ialah wanita solehah. Oleh itu direct pesanan, direct harapan Umi kepada para belia yang ada dalam dalam sesi ini dan di luar sana, jangan pernah merasa penat dan lelah untuk menjaga kehormatan dan maruah diri. Jangan pernah merasa penat dan lelah untuk membuat pilihan antara kehendak dan keperluan kerana dirimu berharga. Itu saja. Ya. Jangan penat, jangan merasa penat. Umi ulang lagi, jangan pernah merasa penat dan lelah untuk menjaga kehormatan dan maruah diri. Jangan pernah merasa penat dan lelah untuk membuat pilihan antara kehendak dan keperluan kerana dirimu, wahai belia wanita, dirimu berharga. Itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Umi. Alhamdulillah setelah perkongsian dan juga harapan yang telah kedua panel berikan, mudah-mudahan para belia di luar sana atau sesiapa sahaja yang dapat relate dengan isu atau perkara yang kita bincangkan pada malam ini, kita ambil menjadi iktibar. Dan sebelum seterusnya, saya ada 3 perkara yang ingin saya kongsikan pada sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini. Tapi sebelum itu mungkin sedikit ringkasan juga dari saya sendiri, kesimpulan untuk sesi malam ini yang saya boleh grab tadi satu kalau kita katakan kalau dalam perkataan, jadilah manusia yang sedar. Maknanya dia sedar dengan tindakan dan juga fikiran dan juga pertimbangan yang dilakukan. Jadilah manusia yang sedar. Kenapa kita dilahirkan dan ke mana kita akan pergi di akhirnya. Jadilah manusia yang sedar dan sedarkan orang lain. Sama-sama kita sedar. Itu yang saya boleh secara ringkaslah untuk sesi kita pada malam ini. Dan seterusnya, sebelum ada 3 perkara saya katakan tadi. Yang pertama sekali, bagi pihak penganjur, saya ingin mengajak para belia Sabah untuk menyertai seminar Fiqh Belia yang akan diadakan pada hujung minggu ini, 3 dan 4 April, Sabtu dan Ahad. Okay, penyertaan adalah percuma. Dan akan menampilkan para panelis dengan topik yang pelbagai sesuai dengan belia dan norma baharu. Sebagaimana pada malam ini kita bersesi melalui online dan saya telah diuji dengan laptop yang stuck tiba-tiba. Alhamdulillah saya cepat sambungkan link ke handphone dan Allah izinkan untuk melancarkan sesi pada malam ini. Dan keduanya pula cara untuk bersama dengan
tim Fik Belia 4.0, pertama sekali bolehlah like atau subscribe YouTube WAP TV, WAP TV untuk menonton seminar Fik Belia di atas talian. Selain Zoom, kita ada YouTube untuk kita sama-sama menyaksikan seminar seterusnya. Kemudian yang kedua, kita like page seminar Fik Belia 4.0 untuk mendapatkan informasi dari masa ke semasa, dan kita share segala live forum dan seminar kepada semua rakan-rakan dan keluarga, dan juga pada malam ini segala ilmu yang kita dapat kita share juga kepada rakan-rakan ataupun keluarga. Dan kita boleh mengambil iktibar menjalankan apa-apa program atau awareness kepada para belia di luar sana agar mereka menjadi belia yang sedar dan dapat membina jati diri belia wanita ataupun belia lelaki dengan jati diri yang kuat dan sebaiknya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya mengakhiri sesi pada malam ini dengan 2 petikan kata-kata. Pertama sekali, petikan kata-kata daripada Ibu Kartini yang dikatakan olehnya adalah sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Oleh itu, perempuan ini penting, perlu sedar bagaimana kita ini menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa kerana kita lah mencorakkan anak-anak dan keluarga di sisi suami. Kemudian daripada Ketua Helwa Pusat sendiri, ayat kata-kata yang beliau coretkan semasa ucapan untuk sambutan Hari Wanita Antarabangsa, quote, namun begitu yang lebih utama adalah bagaimana wanita memilih untuk mengatasi ketakutan, tidak terus berada dalam keganasan, tidak membiarkan persekitaran menentukan kehidupan mereka. Kekuatan untuk bangkit melawan kezaliman dan menuntut keadilan dalam banyak hal memang bukanlah sesuatu yang mudah. Namun tidak mustahil jika ia dilakukan secara kolektif, keazaman dan matlamat yang jelas oleh Fatin Nur Majdina, Ketua Helwa ABIM Pusat. Rasanya itu saja dari saya. Terima kasih kepada penganjur dan para panel serta para penonton yang berada pada sesi kita secara live hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri sesi kita bersama-sama, mari kita bersama-sama baca surah Al-As dan tasbih kifarah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kepada admin. Oke.